إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وشون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا الله توكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Pertolongan yang dijanjikan Allah Ta'ala tetap berlaku. Kerana Allah Ta'ala berkuasa menukar gantikan sesuatu keadaan. Sebagaimana kuasanya memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam. Yang di sini berganti. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar, lagi maha melihat. Bersifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala, Dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan segala yang mereka sembah selain dari Allah itu adalah nyata palsunya. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Tafsirnya Allah SWT berfirman memperingatkan hamba-hambanya supaya mereka jangan terlalai. Sebab bila tak diingat, dia lalai. Bila lalai, dia jadi mangsa bagi nafsu dan syaitan. Nafsu dan syaitan menunggu peluang saja. Apabila kita lalai saja, senanglah dipaut, senanglah diperdayakan makna. Iaitu oleh kerana itu Allah Ta'ala sentiasa memberikan peringatan. Dan sifat orang beriman, dia menerima peringatan dengan elok. Zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Ingatlah kamu kena beringat memberi manfaat kepada orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala memperingatkan hamba-hambanya bahawa Dialah Maha Pencipta, berkuasa melakukan apa yang dikehendaki. Dia Maha Pencipta. Mana ciptaannya tidak ada siapa yang boleh menghalang. Dia kata jadi, jadi. Dia kata tidak, tidak. Tak ada kata dua lagi main dengan Tuhan, tak ada. Tak ada siapa yang boleh nak undur-undur, tak ada. Sebab tu kita tak boleh nak ubah takdir dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi apabila kita lihat kepada ciptaan, benda yang paling besar kita nampak adalah dua sifat itu, al-qudrah wal iradah. Al-qudrah wal iradah. Al-iradah mentaksis, menentu pada sedia kala lagi. Apabila sampai masa untuk kewujudan, timbul benda yang telah diprogramkan oleh Allah Ta'ala, ditaksis mana ditentukan, maka kudrat Allah Ta'ala menjadikan. Ya, Allah Ta'ala menjadikan zat yang bersifat kudrat itulah mengadakan dan meniadakan, menyambung hayat.
semua dia. Ya. Mana kewujudan Allah Ta'ala yang terlampau terang bagi mereka yang melihat dengan mata batin ataupun mata hati atau iman makrifat dia dengan Tuhan. Firman Allah Ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Malikul Mulk, mana yang menguasai akan kekuasaan kerajaan pemerintahan. Mana Malikul Mulk, raja segala raja. Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan, tu'til, engkau berikan, al-mulka, kerajaan, man akan mereka, tasya, yang engkau kendaki. Kau memberikan pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang engkau kehendaki. Maknanya berlaku semua perkara itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Reda lain. Ini silap. Reda dengan kehendak dia tak lazim. Yang lazim ialah suruh dengan reda. Itu lazim. Ya. Suruh dengan reda. Allah Ta'ala suruh beriman dan Allah Ta'ala reda iman itu. Adapun kehendak, dia tak lazim dengan reda. Ada kala Tuhan kehendak, tapi dia tak reda. Dia kehendak berlaku saja. Sebab di sini Tuhan kata, dikehendak menjadikan orang tu raja. Bagi komunis menang komunis. Kan? Dan macam lanon bubur ni. Dia reda, dia tak reda. Reda lain. Kehendak lain. Ya. Ada kala benda yang dikehendaki dia reda. Ada kala benda yang kendaki dia tak reda. Ada pun yang lazim, yang tak boleh bercerai, ialah suruh dengan reda. Sebab bila disuruh, memang benda tu dia reda. Atau benda yang keliru. Dia kata, ini dalil kita betul. Sebab Tuhan bagi kita menang. Tak ada. Menang kendak, reda lain. So dia belajar lagi. Tak ada masukkan dia sekolah kendak. Kalau dia tak faham lagi. Reda dengan kendak pun tak faham. Dia ada 3 tu. Suruh, kendak, reda. Dia tak lazim dulu. Yang lazim ialah suruh dengan reda. Sebab tiap-tiap benda disuruh adalah diredai oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya. Dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang engkau kendaki. Maknanya, dapat pemerintahan tercabut, tertanggal pemerintahan itu dengan iradatullah. Itu maknanya. Kita pandang di situ. Itu semua iradat Allah SWT. Dia ada 2 lapis sebenarnya. Ada benda kita kena reda. Ya, ada benda yang kita tak reda. Seorang mencuri. Ya, dia mencuri. Perbuatan mencuri itu kita tak disuruh reda. Sebab tu benda maksiat, mungkar. Reda bil maksiat tu. Reda maksiat jadi maksiat. Reda kufur jadi kufur. Ada pun dari sudut yang lain, berlakunya orang tu mencuri hakikat adalah kehendak Allah Ta'ala yang mengatur semua itu pada azal. Situ kita kena reda. Dia lain sikit itu. Dia lain sikit ni. Dari sekira-kira kita memandang akan taksis iradat Allah Ta'ala berlakunya semua benda, kita kena reda. Ada pun diri benda maksiat mungkar, itu tak suruh reda. Sebab kita tak dibenarkan meredai segala kekufuran, kemaksiatan. Mereda bil kufri kufrun, wa mereda bil maksiati maksiatun. Reda dengan kufur jadi kufur, reda maksiat jadi maksiat. Ya.
Yang tadi so reda dari sudut taksis iradat, bukan diri maksiat. Mana taksis iradat menentukan jatuh dekat dia perkara maksiat tu. Memandang dari sudut taksis iradat, itu dia reda. Ya, reda dengan taksis, bukan kita reda dengan ain maksiat, diri maksiat. Ya, itu benda yang berbeza sikit itu. Kan banyak orang cakap, ni dia bagi, dia kendak. Dia kendak tu tanda dia setuju. Wah, mana kitab mengambil? Mana kitab ni ambil? Kendak tu nak ceritakan benda tu adalah dalam taksis, penentuan iradat Allah Ta'ala. Dengan bahawa tidak ada satu benda yang boleh keluar daripada taksis penentuan iradat. Sebab peranan kudrat dan iradat itulah dia. Iradat mentaksis, kudrat mentaksir. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada semua mungkin. Mana semua makhluk duduk dalam kudrat dan iradat Tuhan. Tak lepas walau satu saat. Kemudian engkau lah jua yang memuliakan siapa yang engkau kendaki. Jadi mulianya seseorang dengan taat. Ada pada dia tadi makrifat mengenal Tuhan. Ada pada diri dia taat, patuh, jadilah dia mulia. Manusia lagi mulia dia bila dia bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia manusia Sisi Ta'ala ialah orang yang lebih takwa. Kemudian takwa kepada dia, taat yang ada pada dia, siapa kendak, Allah Ta'ala punya kendak. Ya, itu penentuan Tuhan. Dan engkaulah yang menghina siapa yang engkau kendaki. Tuhan hinakan dia jadi kafir, tak nampak Islam. Buta mata hati sampai ke mati. Ya, itu siapa kendak, Allah Ta'ala kendak. Sebab tak akan boleh berlaku benda melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Adapun dari sudut kekufuran itu dia tak suruh kita. Ya. Allah Ta'ala reda dengan kekufuran. Wala yardah ibadil kufrah. Allah Ta'ala reda dengan hamba dia kekufuran dia. Dua benda yang perlu kita pandang, dia ada dua beza itu. Kemudian dalam kekuasaan engkaulah saja ada segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi tiap-tiap sesuatu semua tu anda menunjukkan kekuasaan Allah. Itu yang kita pegang dan sebagai akidah. Sufi dia naik atas lagi. Tiap-tiap sesuatu naklah kamu memandang di situ, merasa dan memandang. Itu dia kata man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Man arafallah, siapa yang kenal Tuhan dengan sebenar kenal, syahidahu, dia syuhud, pandangan dalam. I'tikad lain, pandangan dia lain. Pandangan terasa perbuatan Allah di setiap maujudat, setiap sesuatu. Kemudian engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Siapa pergi masuk? Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak nak masukkan, siapa boleh masuk? Ya, qul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Itu dalam ayat lain Tuhan segegah gitu. Qul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan ya Muhammad SAW, sekiranya Allah Ta'ala jadikan lail malam berpanjangan sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Siapa Tuhan boleh tukar jadi siang? Mati kita kan. Ya, 2 hari gelap, 3 hari seminggu gelap, sebulan gelap. Oh, melawang tak ada api. Lama-lama dia mati dalam gelap. Siapa boleh buat datang siang, Tuhan cabar. Situ dah cukup dah nikmat kedatangan siang ni, nikmat besar pada kita. Ya. Kalau tak datang siang ni nak bekerja apa? Dia nak bekerja apa? Tuan padamkan matahari. Mengelupur dia tuan. Dia kata aku pasang dah bateri. Boleh lah kau pasang 1 hari. Lepas tu dia tinggal kojol nak pasang apa? Allah. Tuan terik semua kali boleh tahu. Dan engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Ya, siang pula kalau Tuhan jadikan sampai kiamat, tak boleh lihat gitu. Terang, mana tak datang gelap. Jadi benda ni berlaku esok. Yaumud Dajjal. Hari Dajjal, iaitulah sehari itu sepanjang setahun. Ya, matahari tak terbenam tak setahun.
Itu tanda Dajjal turun. Dajjal turun. Yang kedua, sebulan. Hari ketiga, seminggu. Hari keempat, baru macam biasa balik. Itu setahun. Lalu sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah SAW, macam mana berhubung dengan ibadat yang berwaktu? Semayang di waktu, maka Nabi kata takdirkan. Kira. 24 jam, kira sehari. Kata tanya, apa masalah yang manusia buat ibadat dalam satu hari? Puasa, haji. Itulah Yaumud Dajjal, hari Dajjal. Satu hari tu puasa ada kat dia, setahun haji ada kat dia, semua ada kat dia. 12 bulan tu dalam masa satu hari, matahari tak terbenam. Tu hari Dajjal tu. Ya. Rasulullah ditanya sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kata kadarkan waktu dia 24 jam kisah, 24 jam kisah. Ya, waktu sebulan. Sampai musim haji pergi haji. Pergi haji waktu siang, malam tak ada. Semayang isyak pun waktu matahari itu atas kepala. Ya. Dia tanya, boleh tak kita semayang isyak ketika matahari tengah kepala? Mana boleh? Boleh zaman Dajjal. Masa Dajjal itu matahari tak terbenam, bayanglah maghrib matahari atas kepala. Bayang isyak terang menerang. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Dan engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Semua kuasa dia lah. Menghidup dan memati. Al-ihya wal-imatah. Menghidup dan memati, itulah kerja. Ya, ataupun kuasa besar Tuhan. Sebab tu dalam hidup atau mati silih berganti. Satu saat banyak orang melahirkan anak satu dunia. Dan satu saat juga banyak nyawa yang terbang. Balik-balik, datang-datang, balik-balik, datang-datang. Semua tu amrullah, urusan Allah Ta'ala. Sebab kena perhati. Bila perhati banyak kebesaran dia pun nampak besar dia. Bila nampak terang, lagi terang besar Tuhan, lagi teranglah kita ni kerdil. Itu yang dia nak tu. Lagi kita mandang kita kerdil, lagi dia rapat dengan Allah Ta'ala. Baru dia kenal diri dia. Yang dia tak kenal siapa diri dia mana. Engkau jualah yang memberi rezeki. Rezeki yang kita makan, kita minum, kita pakai, kita guna, kita ambil. Siapa pemberinya? Amat jahat kalau orang tak kenal pemberinya. Sama dah tarak dia macam anjing. Ya. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada siapa yang engkau kendaki dengan tiada hitung hisapnya. Semalam, tengah hari semalam, kita makan, kan, berapa suap? Ya. Confirm tak dijawab. Kita tak hitung. Tak ada hitung, kan? Satu, yang kedua tak bercadang nak sedikitkan makan. Anak kan nak share, kalau banyak, kalau sedap nak makan banyak. Sebab apa? Sebab anak ikut nafsu. Kan? Sedangkan dalam hadis kata qillatu ta'am hiyal ibadah. Mensedikitkan makan adalah ibadah. Kecuali dalam masalah-masalah yang ada istisna, disuruh kita tawasuk, meluaskan makanan. Jamuan tak apa. Yang kita jamu, kita buat banyak. Orang datang, kita jamu buat banyak. Tak apa. Sebab kadang tak habis, kita makan bekas dia tu. Tu obat. Makan bekas orang makan tu obat. Obat penyakit takabur. Di Melaka ni tuan-tuan, siapa dia ulama' yang paling hebat dan mu'alim Tuanku Haji Abdul Wahid. Ya. Atau kumpulan pegawai kerajaan datang rumah dia kan. Dia pun angkatkan air. Kan? Dah habis minum, ada yang jenis tak apa sihat kepala kan. Minum macam style setan kan. Minum sikit-sikit tak habis. Wah, bergaya minum. Ada yang banyak sikit, ada banyak tuan tak habis. Orang minum dah habis. Rezeki Tuhan nak makan dah habis kan. Jadi bila dah habis nak balik je, mu'alim ambil air tu kan dicampur semua. Semua dah gigil, siapa kena minum ni kan dia kata. Semua dah gigil, siapa kena minum ni kan. Yang mu'alim ambil bekal tu dia ambil campur. Lepas tu dia minum kan. Depan orang dia minum. Nak menangis dia orang tengok, Masya Allah. Itu dia beramal dengan hadis Nabi SAW. Ya, kesan minuman orang mukmin makan tu, itu syifa, obat. Sekurang-kurangnya obat penyakit takabur. Ni makan tak ada, sikit buang.
takabur tuan. Rezeki siapa beri? Kau tak belahkan benih, kau semai gandum padi menggaung satu dunia. Ini dah dapat temerang, dapat ke buang-buang. Buang tu dulu, dijaga tuan, menangis padi tu. Kan dia dengar pun saja nak takut. Dia bentang saprah, sunat kan saprah. Tujuan apa? Biar makanan tu jatuh, kutip makan adik. Ya, ini bukan jatuh makan dalam pinggan tu dibuang kan. Wah, mentang-mentang kau dapat banyak rezeki, tak reti menilai rezeki Tuhan. Ya, sampai peringkat mubazir. Bila mubazir memang dikawan syaitan. Ya, hadis sebut innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Ya, Quran sebut kan bahawasanya mubazir itu, orang mubazir adalah kawan syaitan. Apa tu, kepala macam syaitan. Bila kepala dah macam syaitan, macam mana nak kenal Tuhan? Sebab tu Ar-Razzaq, Allah Ta'ala memberi rezeki. Rezeki yang datang pada kita ada pemberi, tapi dia tak pernah nampak. Ya, kadang tak nak kenal pun ada. Tak nak kenal pemberi. Ya, orang beri kita tak nak kenal. Ni jenis orang apa? Kita kalau orang bagi duit, kita tanya tak? Ada orang beri sikit sumbangan tuan, kita, siapa dia bagi? Kita tanya, nak kenal orang. Ini tak? Bagi. Ya dah. Wah. Macam lanon. Ya, kita kena kenal pemberi rezeki. Ya, kita pula menumpang muka bumi dia punya, kan kita punya. Banyak ayat Quran, hadis-hadis menegaskan begitu. Supaya jangan lupa, engkau jualah yang memberi rezeki kepada siapa yang engkau kendaki. Makna rezeki yang datang pada kita, sikit atau banyak, berbagai bentuk atau rupa, itu ialah masyiatillah, kehendak Tuhan. Sebab tu dalam keadaan sufiah, jangan makan, jangan pakai, melainkan kita ingat dan syukur dulu dengan Tuhan. Kalau tidak, dipanggil makan seolah barang curi. Makan tak kenal Tuhan kan? Orang dah curi, dia kenal ke Tuhan dia? Ada dia sapu je kan? Dan taraf orang yang tak mengenang, tak kenal Ar-Razzaq, dia taraf dia macam anjing yang menjaga rumah Tuhan. Dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal kuli kan? Dia kira nampak je kan? Sebab tu hadis Melayu ada, tembang buluh pakai kapak, pakai buluh pakai nampak. Kan? Itu bukan hadis Nabi, itu hadis Melayu. Dia kira macam buluh, orang dia tak nampak siapa hakikat yang memberi. Ya, hakikat memberi wallahu ta'ala. Sebab nama Tuhan Ar-Razzaq, setengah daripada asma'. Kan? Tuhan yang memberi rezeki. Sama ada bentuk makan, minum, pakaian, kenderaan, rumah tangga, keperluan dan segala-galanya. Semua adalah kurniaan dari dia. Maka wajib kita syukur. Wajib syukur. Syukur apa? Kita guna. Pertama, syukur, memandang dan memahami dan menyedari itu kurnia dari dia. Itu kena ada tu. Kalau dia tak pandang, tak ingat, memang dia jauh dengan Tuhan. Yang kedua, kita gunakan niat perjalanan Allah Ta'ala. Kita makan, tujuan nak ibadah. Kita bekerja, tujuan nak ibadah. Semua kerja buat kita kena nokta di akhir tu. Di ibadatillah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, habis. Dia tak jadi lillah, dia jadi linnafs. Jadi nafsu habis. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang maksud dia bahawasanya dialah Tuhan yang patut disembah. Tiada Tuhan yang lain selainnya. Sesungguhnya dialah yang maha berkuasa lagi maha besar. Qala Allah Ta'ala, alam tara. Ini semua tuan suruh lihat. Ya. Banyak ayat begini. Afala yanzuru. Sini alam tara. Ya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ard. Fatusbihul ardu muhdarra. Inna Allah latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa inna Allah lahuwal ghaniyul hamid. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi iznih inna Allah bin nasi la raufur rahim wa huwa alladhi ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur. Allah. Ayat ni baik-baik. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menurunkan hujan dari langit? Bermakna,
Titisan hujan yang turun di langit hendaklah diperhatikan sehingga kita terasa ini kurnia dari Tuhan. Kalau diturun tak terasa dari Tuhan, maka orang tu dipanggil golongan juhana, jahil. Ya, sufi punya pandang rupa Tuhan jahil kan. Pandangan sufi dia lain. Ingat Tuhan, orang tu kenal Tuhan. Rupa Tuhan, orang tu jahil. Dia bukan kita segi syariat, kita ada ilmu punya alim. Kan? Tak ada ilmu dia panggil jahil. Sufi bukan sekadar tu, dia nak selangkah ke depan lagi. Kau tahu je, kau tak ingat buat apa dia tu. Kena ingat. Orang yang ingat Tuhan, itu orang yang mengenali dia. Orang yang tak mengenali Tuhan, itu orang jahil. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah SWT telah menurunkan hujan dari langit? Jadi turunnya hujan naklah diperhatikan kuasa besar Tuhan. Rahmat daripada dia. Kalau dia stop aja hujan setahun macam tu. Kenal baru dia tahu tinggi rendah langit. Lalu menjadikan bumi ini hijau subur. Dia yang menghijarkan. Dengan sebab al-ma' air yang turun tadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha halus serta lemah lembut. Itu mana latif. Sebab kita minta zikir al-latif. Ataupun dalam bentuk nida. Ya latif. Kan? Yang maha lemah lembut, maha halus. Supaya kita minta lembut hati kita. Ya, mudah menerima kebenaran. Mudah menghadap kepada dia. Dia kalau tak ada keras buat. Kalau ada hajat, baca 16,641. Ya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. InsyaAllah. Cepat. Ya. Kalau dah dapat tiket pun boleh tukar. Ya, sahabat saya dulu kan. Dia malam dia ikut kelas. Kali dapat tiket kena pindah Sarawak. Dia kerja Petronas. Nak menangis dia pening. Dia malam dia tengok kelas. Dia duduk sana apa, dia duduk rumah panjang. Dia rumah panjang. Dia nak sakai. Dia pening kepala. Kata malam ni kau jangan tidur. 3 jam kau ambil habiskan. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Minta hadiah Fatihah Rasulullah SAW pada para sahabat. Ya, pada ahli bait sahabat dan pada masyayikh guru. Kau tarik Al-Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dia buat kan. Tiket dah dapat ni. Sebab dia bujang tak kahwin. Esok pagi pergi pejabat, bos dia panggil. Tiket dan tiket. Apa pasal tuan ni? Tak payah. Ganti orang lain. Kata tak payah. Terkaku dia. Ya. Dia memang layak kena pergi sebab tak ada bini, tak ada apa. Tiket pula dah dapat. Tak pernah humor, dah dapat tiket ambil balik tukar. Kan? Tukar orang lain. Oh, berderau dia. Itu kerja Allah Ta'ala. Amrullah, urusan Tuhan. Subat dia buat terus, alhamdulillah. Ada pula kata saya ada ajar besar tuan, buat sikit ni. Nak buat apa tuan? 6,000. Banyaknya kepada otak kau. Kau ajak kau besar nak zikir 10, mana ada baku sakal kepada kau kata orang kata. Ya, ajak besar zikir malas. Ya. 16,000 apa banyak tuan. Wali-wali selawat satu hari 80,000 tuan. Si Ali Makun ni Al-Makin ya, Al-Fatih Al-Maki. Allah. Banyak ulama besar kan, 70,000, 40,000, 80,000. Dia tak main 1,200 ni. 1,200 ni kita dah budak gitu. Kita nak ambil 1,000 orang berlengur tangan. Siap jatuh tasbih. Ya kan dia syurut, gua tidur. Allah. Awak kan mentul tak terang. Jalan lambat. Jadi maknanya perhati betul. Kelemah lembutan. Bila kita sebut Al-Latif atau Ya Latif, nurani kita, hati terpandang ni semua ni. Semua maujudat yang ada ni, langit, bumi, semua ada penterjemahan daripada lutfillah, kelemah lembutan Tuhan. Ni ada semua kita ni. Ya, dengan lemah lembut Tuhan, kasih sayang Tuhan, ada kita tadi. Sebab sebut Al-Latif ataupun Ya Latif, Ya Latif. Oh, sayu tuan-tuan tu. Itu memerhatikan semua. Dia menterjemahkan kejadian dan nikmat daripada semua khalaik, semua makhluk. Ya. Ini maksud zikir kuat-kuat. Ya, tiba-tiba ni. Atif. Aku zikir kepala kau, betul kan? Nah, obat itu betul. Kan? Zikir tu obat syifa, pengobat. Kan? Kalau dia suruh zikir sin, buat zikir sin. Kalau dia kata zikir jahat, buat zikir jahat. Ikut je lah. Kan? Adalah hikmat masing-masing. Kan? Tapi boleh tahan zikir berdiri. Lama-lama kita main zikir berdiri, tak main duduk. Tak boleh tidur kan. Kalau berdiri dia tidur juga, memang
Sui betul. Kalau dia sikit-sikit tidur, dia memang sui. Dia tolak dan kolak. Allah. Menghadap kekasih orang tidur kan? Menghadap mahbub. Orang menghadap kekasih rindu tu kan, wah, celik mata, semangat kan. Ini kata kasih, dia sebut nama nak tidur. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu. Semua ni tu jadi untuk kita. Maka kita untuk Allah Taala lah. Itu maknanya. Ya. Tuhan jadikan semua untuk kita. Ya. Dalam ayat lain Tuhan kata apa? Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami' wallazi khalaqa lakum. Allah Ta'ala allazi yang khalaqa, menjadikan lakum bagi kamu ma fil ard, apa yang ada dalam muka bumi. Ambil lah. Bukan sikit-sikit Tuhan bagi kan. Ambil. Di sini ayat inilah Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah illa maddalla dalilu ala tahrimi. Asal semua dalam perkara hukum semua halal. Sebab ayat ini Tuhan jadikan untuk kita. Semua boleh ambil, semua boleh makan, semua boleh guna, semua boleh buat. Illa, melainkan ada dalil yang menegak. Ya, mana asal pada suatu, ila al-ibahah. Harus. Kecuali ada dalil larang. Imam Malik pula terbalik. Al-aslu fil asya' at-tahrim. Illa maddal dalilu ala tahlil. Satu perkara semua haram tak boleh. Kecuali ada dalil kata halal. Walhasil 5 kali 2, 2 kali 5. Sama je lah. Maksud dia apa? Semua tu Allah Ta'ala berikan untuk kita. Gunalah pakai. Tu dia bagi tuan. Kalau dia tak bagi macam. Kalau dia tak bagi depan mata, tak boleh makan tuan. Kan? Nak suap tak boleh makan dah. Tak boleh masuk dah. Tekak aku. Dah kena blok ini. Makan sedap-sedap tengok daily. Tu kalau dia tak nak bagi depan mata, tak boleh makan. Kalau dia nak bagi dalam laut tu, dia hantar depan tangga kan. Tengok apa ikan, apa bawal lah. Ikan apa tinggi, sekilo apa beli. Kan? Bayar duit ambil, tenang je. Tak ayam kau nak menyelam kat laut. Kan? Tak pun nak beli bot, beribu. Ni tuan hantar sampai apa? Depan tangga. Hantar. Sebab apa tu? Tu rezeki dah ada untuk dia. Sebab tu kena puati. Apa yang dia bagi tu puati. Ya, tiap-tiap saat tuan menterjemahkan nama dia Ar-Razzaq. Dia memberi rezeki yang berbagai bentuk. Memberi kurnia yang tidak terhingga. Dan tak boleh manusia nak kira nikmat dia. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, itu nikmat Tuhan tak ada muka manusia. Maka sagiakah manusia melawan Tuhan? Berakal ke manusia melawan Tuhan? Apa jenis orang kalau nak begitu banyak nikmat diberi, tiba-tiba dia nak berlawan dengan orang tu? Orang gila pun tak ada jenis kan? Orang gila kan, dia bagi gila tu kita bagi. Dia suka kan? Tak ada dia bagi dia bertumbuk orang tak ada. Dia orang yang mengambil nikmat Tuhan, dia lawan Tuhan, dia lebih gila daripada orang gila. Ya, lebih gila daripada orang gila. Nikmat dia ambil, kemudian dia melawan perintah dia. Dan dia pula menahan langit daripada runtuh menimpa kamu. Bi ghairin amadin tarawnaha. Kita tengok langit kan, bi ghairin amad, tak ada tiang. Ada tuan-tuan jumpa tiang kat serkam tu. Mana ada tiang tuan-tuan, tak ada tiang. Tarawnaha yang kau tengok tergantung kan. Ni nak pergi Palestin nak tengok batu tergantung. Batu tergantung atas kepala kau nak tengok hari-hari tergantung. Hari-hari tergantung langit tak pernah jatuh. Kalau dilepaskannya habis. Bila dia lepas masuk kiamat lepas kan. Iza zulzilatil ardu zilzah. Gegau langit habis. Wa akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan bumi akan askal, muatan dalam bergulung. Langit-langit dah macam sampah pun jatuh. Habis semua hancur. Tamatlah hidup dunia. Tak ada hidup lagi dah dunia. Kecuali dengan izinnya, sesungguhnya Ta'ala amat melimpah belas kasihannya dan rahmatnya ya kepada umat manusia. Sebab tu mana saja kita pandang adalah menunjukkan ke atas keberadaan dan kebesaran Tuhan. Mana saja kita pandang. Fa'ina ma tu'allu fasamma wajah. Di mana saja kamu pandang, di sana kamu akan nampak wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Apa makna ini? Bukan zat Tuhan. Mana syai'un yadullu ala wujudi. Satu benda yang menunjuk ke atas keberadaan Allah. Sebab kita kenal seorang dengan apa?
Dengan muka lah wajah. Kita tengah nak tengok muka. Takkan kita tengah orang tengok tempat kaki. Kan? Nak ambil tekan mana tengok IC. Tengok IC tengok muka kan. Muka macam lanon ni. Kalau pergi negara luar kan tuan. Nak pergi luar tu kena tahan kan. Ketika masa itu kita ambil pasport, orang jambang tak kerat. Ini Taliban kata. Wah, Syifai tunggu kat Mesir lah. Sebab kata, wah dah kena tahan, tunggu. Silap masa ambil gambar tu tak kemak. Wah, pergi setelah panjang jauh. Dia tengok macam Taliban, dia tahan. Dia tahan kan. Macam-macam tu ni. Mana apa dimengesan daripada muka. Kita kenal seorang tu tengok muka. Kan? Muka tu daripada tempat kenal. Sebab tu maknanya alam ini mana kita tengok ada wajah, mana ada tempat mengenal. Wajah ni tempat mengenal. Yang mana saya kita pandang atas langit semua tu menunjukkan ke atas kebesaran Allah Taala. Kata-kata mana kau nampak wajah Tuhan? Wah, banyak pula kata. Sana sini Tuhan kata buat kacau ni. Dan dialah yang menghidupkan kamu. Ya, meneruskan kehidupan atau dia tak ada dihidupkan lahir atau sekarang ni kita sentiasa kekal hidup ni kan. Tak mati lagi ni. Siapa beri? Dia dah izin kan. Dia padamkan sekejap ni kan. Yang now. Kan? Naik kereta jalan bam lori balak sebat habis tu. Kemudian nak tu nak urus benda tu. Dia nak tarik sekejap kan. Ya. Sebab tu kita sentiasa dalam nikmat dia. Kemudian dia menghidupkan kamu semula. Dah mati dihidupkan balik besok bangkit yaumil mahsyar. Sungguhnya manusia sangatlah tidak bersyukur. Itu anda jelas tentang ni. Perangai manusia tak bersyukur. Sebab tu apa? Dia jaga-jaga. Innal insan lakafur. Ya, datangkan dengan 3 taukid tu. Inna satu, lam pada lakafur, lam muzahlaqah, memberi faedah taukid. Kemudian jumlah ismiyah tu kalau kita mengaji kaedah bahasa Arab 3 atau 8 macam ni, makna benda ni besar. Makna memang manusia ini degil gitu. Ya, memang manusia ni banyak kufur dengan Allah SWT. Dalil ayat lain Tuhan kata apa? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sangat hamba yang syukur. Sebab satu orang wali dia berdoa di kelambu Kaabah, dia bergayut, dia kata apa? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah jadikan aku golongan orang sedikit. Sahabat dia dengar, macam doa kau ni pelik, kau nak jadi golongan majoriti. Dia bacakan ayat wa qalilum min ibadiyash syakur. Kalau macam tu betul lah dia. Nak jadi orang yang sikit, mana orang yang bersyukur tu tak ramai, yang kufur ramai. Na'udzubillah. Dan tafsirnya Allah berfirman menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan rahmatnya kepada hambanya. Bahawa dengan menurunkan hujan dari langit, tanah yang kering dan gersang menjadi hijau. Siapa yang hijaukan? Dia. Yang menurunkan siapa? Dia. Air tadi sebab aja. Tengok tu. Ya. Ini kalam dalam bentuk majas akli, majas sandar. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya. Yang menumbuh kesebenaran ialah Allah Ta'ala. Falikul habbi wan nawa. Dia yang membelah benih yang gitu. Kita baca tiap kali terahim subuh kan. Pagi kita dah baca ayat tu kan. Mana menunjukkan bahawasanya apa? Nikmat Tuhan terlampau besar. Kemudian Allah berfirman selanjutnya. Maksudnya apa? Bahawa dia telah menundukkan. Ya. Jangan firman Tuhan bahawa tu bahasa Melayu. Quran bahasa Arab. Sebab diharamkan kita tulis Quran dalam bahasa yang lain daripada Quran. Dia mesti bahasa asal. Al-Quran Arabi. Dia telah menundukkan bagi anak Adam di bumi kita semua ni segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini dan menundukkan bahtera yang berlayar di laut dengan perintahnya tu. Ya, bahtera laut tu kalau tuan nak garam kejap kan, hentak gelombang tu balik tu habis. Tenggelam kan. Serta menahan benda-benda yang ada di langit jatuh ke bumi, langit tak jatuh. Kan, melainkan dengan izin, semua izin dia. Dengan kekuasaannya, dia dapat menghidupkan manusia. Dia yang menghidupkan manusia, kemudian mematikan. Kemudian hidup balik, bangkit kembali pada hari kiamat. Orang kafir kata, dah mati hidup balik. Itu menunjukkan terlampau bodoh, menghil. Yang dulu kau lahir, mana ada contoh? Satu benda pun tak ada. Kan? Kalau kita yang tak berakal, mana fikir. Mengulang lebih mudah daripada
memulai, mengulang. Bagi Tuhan tak ada istilah payah. Wa ma zalika 'ala Allah bi aziz, tak ada benda payah, semua mudah begitu. Tetapi manusia makhluk yang paling mulia sentiasa lalai. Lepas tu kalimah insan diambil kalimah nasya. Insan tu al-insan ambil kalimah nasya. Nasya yansi nisyanan. Mana apa? Lalai. Manusia memang dibungkus dengan lalai, kecuali dia berjaga-jaga, sentiasa beringat. Yang paling penting mohon pertolongan dengan Allah Ta'ala. Minta jangan jadi golongan ghafilin. Dan hikam kata nak kenal orang lalai pun kan. Bangun pagi, bangun tidur. Jadi bangun tidur tu ada kadang bangun pukul 4, ada bangun pukul 3, ada bangun pukul 6, ada bangun pukul 8 boleh. Itu subuh gajah. Ya. Jadi buka je mata. Kalau orang yang dipanggil akil, berakal, tidak lalai, dia akan memandang perbuatan Tuhan. Ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Buka je mulut kita dah syukur Tuhan, sebab Tuhan sambung nyawa. Yang kalau dia dipadamkan keras tu kan. Bini duk gerak, bang, ya, macam tunggul. Dia keras kaku, dah balik. Banyak kan? Tidur terus pun ada. Allah Karim. Itu nikmat Tuhan besar tu ni. Kalau lalai pula, iza asbaha yanzuru maza yaf'al. Al-ghafil iza asbaha yanzuru maza yaf'al. Orang yang lalai ni, dia bangun tidur pagi, bangun dia ingat urusan dia dulu. Aku kerja tak siap ni, tak siap. Doa tak pernah baca, tak siap subuh tak sembahyang. Dia bergambar kerja dia. Ini ghafil, lalai. Orang yang akil tidak. Ya, dia bangun dia ada bersopan santun dia dengan Allah Ta'ala. Memuji, membesarkan Tuhan yang mengizin sambung umur dan usia kita, tuan-tuan. Ya, habis. Tetapi makhluk manusia yang paling mulia ni, dia mulia dan fi ahsani taqwim, Tuhan jadikan seelok kejadian. Sentiasa lalai akan kekuasaannya dan rahmatnya yang maha luas itu. Sebab tu kita nak olah dengan apa, tuan? Pukulan zikir kena banyak. Kalau kita zikir, kita sedar, ya, dia yang memberi, dia yang mengatur dan segala-galanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir, kata Imam An-Nawawi, ketiga, mencegah kemungkaran. Ya, mencegah kemungkaran apa semua ada zikir. Semua ada bacaan ni. Diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan dalam hadis yang sahih Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW masuk kota Mekah pada hari pembebasan kota Mekah, Yaumul Fathil Mekah. Sementara di sekitar Kaabah terdapat 360 berhala. 360 ekor dia. Macam rupa ni. Baginda mendorong berhala-berhala itu hingga jatuh. Maknanya apa? Merobohkan. Dengan tongkat yang ada di tangan baginda SAW, dan baginda SAW mengucapkan, yang maha besar telah datang. Ya. Dan yang batil telah lenyap. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya batil itu pasti akan zahuq, pasti akan lenyap. Baca ayat. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. 360 ekor berhala, tamat riwayat ni. Diruntuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membersih sucikan kota daripada najis syirik. Itu berhala. Nanti kita manusia masuk berbondong-bondong.
Iza jaa nasrullahi wal fath, datang pada nasrullah, bantuan Allah, pertolongan Allah, wal fath ay fathil Makkah, pembukaan Mekah. Wa ra'aitan nas, kamu lihat manusia yadkhuluna fi dinillah, itu masuk dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong ramai, berdugu-dugu masuk kan. Maka macam mana nak sambut? Berjoget tu. Fasabbih, hendaklah kamu bertasbih, syukur, memuji, memandang itu kurnia dari Allah Ta'ala. Wastaghfir, dan minta ampun kalau sekiranya kamu memandang kejayaan ini usaha kamu, sila minta ampun. Itu dalam tafsir sebut. Sebab apa minta ampun? Kalau sekiranya terlintas hati kamu, kemenangan ini kamu nampak dari kamu, sila minta ampun. Kemenangan dari Allah. Ini pun ada juga kadang-kadang lebay lorat. Bila menang kita tengok, ini kita strategi kita tu kepala otak dia. Semua ma khassasallah fil azal lah, betul. Barang dah taksis pada azali lagi. Dia kata dia buat kerja. Kerja buat je lah. Yang kau bekerja siapa buat? Siapa gerakkan? Akal kau siapa beri? Kau sentak selai akal kan gila tu. Kurnia Tuhan dia tak pandai pandang. Ada macam masalah juga. Ya. Jangan pandang kita punya, pandang kurnia dia. Ya. Dapat tu alhamdulillah, syukur. Kerja buat tu disuruh kita tingkatkan. Ya. Wa in lakum mastata'tum min quwwah. Dan bertemu dengan musuh kamu kena kuat, siapkan kekuatan semampu boleh, itu disuruh. Tapi dalam menentukan kebijakan dan mendapat kemenangan, pandang kurnia dari Allah Ta'ala. Wastaghfir innahu kana tawwabah. Allah Ta'ala itu Maha penerima taubat. Itu mana akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kita pandang kurnia itu daripada dia. Kemudian Allah SWT berfirman, didatangkan maksud dia. Kebenaran telah datang, ja'al haq, dan yang batil tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Surah Sabah ayat 49. Itu di antara apa? Menyambut kemenangan tadi dengan membaca ayat ya, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian doa satu lagi bagi orang yang terlanjur mengucap perkataan keji. Buah-buah kadang dah cakap tak elok. Mulut dia kurang jaga. Kan? Orang panggil mulut apa ni? Siapa suruh bayar sirum? Tak. Mulut laser panggil. Ya. Mulut dia main laser. Kami laju macam ni. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keterlanjuran lidahku. Jaga lidah ni payah tuan-tuan. Dia tak penat. Kan kita berjalan tanpa melemo kan dah lengur. Lidah pagi-pagi petang dia cakap bobek. Dia tak tahu apa ni cerita. Sebab tu Nabi banyak dalam benda ni Nabi beri peringatan. Iza kasural kalam kasural khata' wa iza kasural khata' kasural zunub wa iza kasural zunub fannaru aula bih. Bila banyak cakap banyak silap, bila banyak silap banyak dosa. Bila banyak dosa neraka terpatut untuk dia, kata Rasulullah SAW. Bahaya. Sayyidina Abu Bakar orang jamin syurga, basuh batu masuk mulut. Dia tanya kenapa begitu, dia kata aku bimbang takut banyak cakap yang tak elok. Padahal cakap dia bukan sebarang tu. Ahli zikir semua. Allah. Baginda SAW bersabda, aina anta minal istighfar, inni la astaghfirullah azza wa jal kulla yaumin mi'ata marrah. Itu Rasulullah SAW kan. Kenapa kau jauh daripada istighfar? Mana istighfar kau? Aina istighfar? Kau tak baca istighfar ke? Rasulullah kata. Ya, selamat. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah Ta'ala dalam sehari 100 kali. Rasulullah punya istighfar sekali, kita 1000 kali. Tak sama. Ya, ini 100 kali. Rasulullah ni orang maksum. Itu maknanya. Ya, kena banyakkan istighfar. Taubat, istighfar itu pembuka menjadi sebab keridaan Tuhan. Ya, Ta'ala amat sayang kepada orang yang minta ampun, yang minta taubat dengan dia. Lebih suka daripada apa? Orang yang hilang barang keperluan dia di saat-saat yang sangat dia berhajat di tengah padang pasir. Kan dalam Riyadhus Shalihin dia kan dalam bab taubat. Dia pergi padang pasir,
Padang pasir itu luas. Dia bawa bekal air semua, tiba-tiba dia letih, dia pun bersandar sebatang pokok, dia jumpa. Ada sebatang pokok je. Dia pun tertidur. Lepas tidur bangun, dah tak ada dah. Unta dia tadi atau kuda dia ada barang makanan semua tak ada. Cari-cari tak ada apa. Dan dirasakan mungkin dia mati begitu je lah. Kalau di laut mati lemas, kalau di padang pasir mati kehausan. Dia pun bersandar je. Kadang kalau mati dia biarlah orang jumpa kat pokok. Dia pun bersandar terus tidur. Dia buka je mata, kuda dia ke depan. Dia punya suka sampai dia cakap dah terbalik. Alhamdulillah. Dia kata anta amli wa ana rabbi. Wah, dah terbalik. Engkau lah hamba-Ku ya Allah. Dia kata aku lah Tuhanmu ya Allah. Dia tak perasan tu. Sebab kadang-kadang kalam orang yang jazbah atau kalam orang yang sedang syiddah tak boleh diambil kira. Ya, di tengah lazat dengan Tuhan kadang-kadang lidah disebut kadang dia panjang pendek tu jangan sebab apa di tengah zaut, di tengah tarikan ada tu. Tu dalam istilah ni. Ya. Syiddah. Dia panggil syiddatul khauf, ni syiddatul farah. Terlampau gembira dia tak perasan tu. Padahal kalam tu kau cakap ketiga biasa ni kufur tuan. Dia mengaku ni Tuhan berat ini batal iman, syirik. Itu mana suka kan? Syiddatul farah, terlampau suka. Allah Ta'ala lebih daripada tu menyambut istighfar dan taubat hamba dia. Ya. Maka kita carilah benda yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Mana serendeng. Kita anak kita pun kadang-kadang dia serendeng, kita lain kan. Cuba buat benda ni. Sebab minta maaf dah mengaku kan. Kita lain. Ini kita dah tahu dia buat saja tanya. Tak mengaku. Tak ada lah. Mana ada. Kita dia akal ni. Wah. Mana bernampau. Kita nak dia akal ni. Kalau kita tak tahu, dia tahu saja pun. Itu baik. Sebab kita kalau cepat selender, mudah. Itu cara ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab istighfar menarik rezeki kita. Rezeki zahir dan batin. Ya. Allah. Kemudian zikir ketiga kenderaan tergelincir. Jangan tuan. Oh, kita masuk pagi ni. Kan? Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abul Malih, seorang tabi'in terkemuka, daripada seorang kemudian dari seorang dia berkata apa? Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asharat dabbatuh faqultu ta'isha syaitan. Syaitan kena anak Allah. Faqala la taqul ta'isha syaitan fa innaka iza qulta zalik ta'azama hatta yakuna mislal bait wa yaqul ya bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka iza qulta zalik tasaghara ya hatta yasira mislal dhubab. Mengecil kan. Dia kecil besar syaitan ni. Aku membonceng di belakang Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kenderaan baginda tergelincir. Kemudian aku mengucapkan celaka syaitan ini. Ta'isha syaitan. Celaka syaitan ini. Baginda bersabda, jangan kamu ucapkan celaka syaitan. Kerana jika engkau mengucapkannya demikian, syaitan akan menjadi semakin besar. Dia membesar kan? Sampai menjadi seperti rumah besar. Dan mengatakan, demi kekuatanku. Ya, tetapi ucapkanlah bismillah. Tak kul kata olehmu, bismillah. Kerana jika engkau mengucap demikian, syaitan akan menjadi semakin kecil sampai menjadi seperti lalat. Zikir dengan zikir dia habis syaitan, dia cair. Lepas tu bila kita zikir, syaitan tak datang. Kalau maknanya ada nak buat jahat, kita zikir-zikir dia ada semangat nak buat jahat. Itu kan syaitan, itu nafsu. Ada nak bezakan ni. Ya, nafsu dia tak lari kan. Kita kena ubah cara lain. Banyak ke ibadat, blok dia punya kendak. InsyaAllah dia lemah, mudah kita tuntun dia. Mudah kita pandu. Kita ikat dia, jangan ditambah kita. Demikianlah riwayat daripada Abu Daud dan daripada Abul Malih, daripada seorang yang pernah membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Nawawi, kami riwayatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ya Allah.
فإن خير كله بيدك وأنت من الرؤوف. اللهم حققنا بأنفعك عن قربه واسلكنا يا على مسالك الأهل الجزم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وجزء قلوبنا يا الله عن الناس ورسوله حتى ينكشف لنا أنوار المراقبة والمشاهدة الجيدة